أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Tajuk tazkirah untuk hari yang ke-23 Ramadan bertajuk Lailatul Qadar, suatu teka-teki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lailatul Qadar merupakan malam yang disembunyikan dari pengetahuan manusia. Mereka hanya berteka-teki dalam mencari malam yang mulia ini berdasarkan kepada petunjuk yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pengalaman para ulama. Untuk memastikan tekaan itu tepat, mereka perlu mencuba ke semua kebarangkalian yang ada. Walaupun kelihatan macam tidak bijak, tapi hanya dengan cara itu sahaja jawapan yang tepat akan diperolehi. Apabila hanya meneka satu jawapan sahaja, kalaulah salah tekaan itu, tidakkah rugi namanya? Begitulah bandingan Lailatul Qadar yang memberikan teka-teki kepada kita. Tidak rugi kita beribadah pada 10 malam yang terakhir, malah keseluruhan bulan Ramadan. InsyaAllah kita akan dapat memperolehi malam berkenaan. Hikmah malam yang hebat ini disembunyikan tarikh yang tepatnya dari pengetahuan manusia agar manusia gigih berusaha untuk mencarinya. Kalaulah malam itu ditetapkan pada tarikh yang tertentu, barangkali mereka hanya beribadat pada malam itu sahaja. Selain itu, apabila malam berkenaan telah pun ditentukan lebih awal, hilanglah keistimewaan kerana manusia mudah mendapatinya. Benda yang diperolehi dengan susah berbeza dengan yang diperolehi dengan mudah. Perasaan sayang akan lebih berganda seperti mana kita membeli motosikal hasil dari duit tabung yang dikumpulkan sejak kecil. Tentunya perasaan sayang akan lebih kerana mengumpulnya sangat susah. Kalaulah perkara ini diperolehi dengan mudah dan barang itu pun tiada apa yang luar biasanya, maka ukuran sayang kepada benda itu agak kurang. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Saudara sidang pendengar sekalian, dalam hadis yang sahih ada diterangkan 3 alamat bagi mengenal Lailatul Qadar. Ialah pada malam tersebut bulan terbit seperti potongan bekas simpanan air. Kedua, pada malam tersebut suasana adalah nyaman, tidak panas dan tidak sejuk. Ketiga, pada pagi hari selepas Lailatul Qadar, matahari terbit dengan sinaran yang tidak menyilau atau tidak terik. Walaupun wujud tanda-tanda yang disebutkan tadi, seseorang itu hanya akan dapat mengetahui secara yakin Lailatul Qadar setelah berakhirnya bulan Ramadan dengan menganalisa ke semua 10 malam terakhir berdasarkan alamat-alamat yang disebut. Hakikat berlaku malam Lailatul Qadar secara tepat hanya Allah yang mengetahuinya, dan hikmah disembunyikan adalah supaya umat manusia berusaha bersungguh-sungguh mencarinya. Namun, sebagaimana lazimnya dalam masyarakat kita, menjelang akhir Ramadan, mereka akan berbicara tentang persiapan hari raya, beraneka jenis juadah makanan dan balik kampung. Tidak salah berbicara soal persiapan Aidilfitri
kerana kita juga dituntut untuk bergembira pada hari berkenaan. Tetapi janganlah kita menampi kaca dan mengabaikan intan. Janganlah kita menampi kaca dan mengabaikan intan. Antara amalan penting pada malam yang berkat ini ialah doa. Mendapat kemaafan dari Allah. Meminta maaf, al-afu. Berbeza dengan meminta keampunan, al-maghfirah. Kerana kemaafan ialah penghapusan dosa secara total tanpa sebarang parut. Maknanya memang benar-benar keampunan dari Allah. Manakala kemaafan ialah penghapusan dosa, tapi parut dosa masih lagi ada. Rasulullah memberitahu Aisyah, doa yang perlu dipanjatkan kepada Allah pada malam Lailatul Qadar ialah doa Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu an. Maksudnya, ya Allah, Engkaulah Tuhan yang memberikan kemaafan dan suka memberikan kemaafan, maka maafkanlah aku. Saudara sidang pendengar, biarpun kita beribadat mencari malam yang hebat ini, tetapi kita bukan menjadi hamba Ramadan. Kalau kita menjadi hamba Ramadan, maka ibadat dan kesungguhan hanya terhenti pada bulan Ramadan saja. Kita perlu perbetulkan niat agar kita menjadi ikhlas kepada Allah dalam melaksanakan ibadah ini. Kita menjadi hamba Allah dan kita bersungguh-sungguh beribadah mencari malam terhebat ini sebagai tanda bahawa kita bersungguh-sungguh mencari Allah. Ini penting agar impak dari Ramadan dapat terhasil sehingga selepas Ramadan. Dengan demikian, barulah mencapai matlamat Ramadan seperti mana sabda Rasulullah, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maksudnya, sesiapa yang membangunkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan bermuhasabah diri, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sabda Rasulullah lagi, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Maksudnya, sesiapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, nescaya akan diampuninya segala dosanya yang telah lalu. Riwayat An-Nasa'i. Selain berdoa untuk diri sendiri, jangan lupa berdoa hidayah untuk anak-anak, keluarga, jiran, tetangga, umat Islam keseluruhannya agar mereka turut mendapat hidayah. Mereka mungkin masih lagi tidak menutup aurat, masih lagi tidak sempurna solat, masih lagi berjudi, masih lagi cakap yang bukan-bukan, masih lagi macam-macam banyak, masih lagi. Sebutkan nama mereka, setiap orang, kenang mereka dalam doa kita, mohon agar mereka kembali kepada agama. Akhirnya, marilah kita beramal bersungguh-sungguh pada setiap malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan dengan memperbanyakkan qiyamul lail, kita berzikir, membaca Al-Quran dan berdoa memohon keampunan dan keredaan Allah, serta doa kita untuk umat Islam dan makhluk seluruh alam, insya-Allah malaikat akan mendoakan kebaikan untuk kita kembali. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.